Sebelum itu, kita akan menguraikanlah sedikit ya sebagai mukadimah. Apa yang dimaksudkan dengan masih ada yang sayang? Baiklah, terima kasih Abdullah dan Nuraini ya. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Mengenai dengan topik ini memanglah masih ada yang sayang. Sebab saya menyentuh dengan bukan saja pelajar-pelajar, mungkin juga ibu bapa ataupun orang yang sudah berusia ya. Mereka ini kenapa saya perlu kepada masih yang sayang ini, sebab mereka ini kenanya cepat kita ini jauh hati. Sekali orang tua ataupun remaja-remaja. Jadi saya hari ini menyatakan masih ada yang sayang ini ialah menyentuh dengan pekerjaan seorang kaunselor sebenarnya. Jadi bila kita melihat masih ada yang sayang ini, kita sebagai guru ataupun ibu bapa, kadang-kadang katanya ini ada perselisihan faham bersama anak-anak kita. Sebenarnya kalau kita lihat secara mendalam ya, banyak ibu bapa ni tidak faham mengenai anaknya, dan pada masa yang sama anak pun tidak faham dengan ibu bapa. Jadi sehingga mereka ini merasakan mereka ini ada beberapa emosional ataupun perasaan dalaman yang terganggu. Misalnya mereka akan rasa benci, rasa marah, rasa kecewa, rasa dendam dan cemburu. Ini di antara 5 perkara yang kadang-kadang mengakibatkan kita sebagai ibu bapa tidak memahami apa sebenarnya kenapa anak ini marah, dan pada masa yang sama juga anak-anak tidak paham kenapa ibu bapa ni marah. Tapi katanya itulah sehingga kita membuat tajuk pada ini masih ada yang sayang. Sehingga perkataan sayang itu sebenarnya perkataan yang paling kuat sebenarnya yang perlu ada pada setiap insan ya. Tapi kadang-kadang katanya ini manusianya indah tahu bagaimana menunjukkan kasih sayang itu. Sehingga kelima perkara itu sekiranya kata ni sayang, tapi anak-anak katanya dari segi banci kunya. Banci bapa ni. Nyaring saja. Asal bukan Lampung aja seorang mama kali dangal. Tu kunya tiap hari. Padahal ia masih ada yang sayang, tapi ia sayang sebenarnya. Bancinya marah je tu. Kenapa ibu bapa marah? Kadang-kadang sebabnya memanglah selalunya ia sayang tu. Begitu juga kita ni sebagai pelajar, kenapa kita marah? Misalnya marah tu kali benda-benda kita yang kita sukai, misalnya telefon bimbitnya dikacau oleh adik kita, pasti kita marah. Kenapa marah? Sebab kita sayang benda itu. Jadi satu dalam perkataannya sayang itu. Dan juga kecewa. Kenapa kita kecewa? Misalnya pada masa ini ya, memanglah pada masa ini ada anak-anak dalam peperiksaan. Ini perlu nih. Saya selalu mengingatkan pelajar-pelajar bahawa janganlah kita mengimbas balik bahwasanya soalan yang kemarin. Ini yang saya selalu tekankan pada ibu bapa. Jangan apa tadi kau periksa lah, okeylah, cuba nak exammu. Janganlah ditanya. Sebabnya ia akan lagi ada peperiksaan akan besok dan seterusnya. Manalah cuba ni lihatlah, mana kau menjawab salah. Ini. Kalau sekiranya kecewa, inilah kadang-kadangnya bila kita salah jawab pada aku tadi itu. Tidak perlulah kita huraikan pada masa ini ya, peperiksaan. Dendam. Ini juga sediantaranya. Bila sekiranya dirasakannya masih ada yang sayang ni, ada yang dendam. Kenapa karenanya abang lagi kena utamakan, kakak kena utamakan, kenapa aku indah. Jadi ini karenanya dalam keluarga kita ni ada berlaku benda-benda macam ni. Walaupun kata ni karenanya ibu bapa tidak merasakan begitu, tapi anak-anak merasakan begitu sebab ada perbezaan kasih sayang. Jadi dia akan rasa dendam. Dan yang last sekali ialah merasakan cemburu. Apanya? Kalau abang atunya apa sajanya? Takkan Swiss semua ada. Kada akunya semua banyak soalan. Jadi perkara-perkara ini dah sehingga kami sebagai kaunselor sekolah, alhamdulillah di sekolah-sekolah menengah sudah ada mempunyai kaunselor-kaunselor yang sepenuh masa. Jadi insya-Allah tugas mereka memanglah untuk menyatakan pada anak-anak masih ada yang sayang dan meleraikan masalah-masalah 5 perkara tadi itu libatkan diorang ini melanggar disiplin misalnya di sekolah ataupun meluahkan perasaan diorang ke tempat yang tidak sesuai. Jadi inilah tugasan kaunselor. Apakah sebenarnya ibu bapa dan juga pelajar-pelajar, kenapakah mereka perlu menjumpai kaunselor-kaunselor dan apakah personality yang perlu ada pada setiap kaunselor. Jadi itulah di antara mukadimah dengan tajuk masih ada yang sayang. Jika tadi cikgu dah menyebutkan tentang adanya kaunselor-kaunselor terlatih ya, ditempatkan di sekolah-sekolah menengah. Betul, ya. Dan kalau kita lihat pastinya kita tidak akan terlepas pandang dengan masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak yang di bawah usia 12 tahun ya. Betul. Di sekolah-sekolah rendah ini mereka juga
mampu mengalami masalah emosi, tekanan dari masalah keluarga, mungkin dari segi pelajaran dan sebagainya. Jadi bagaimana agaknya contohnya seorang kanak-kanak yang berusia 7 tahun, mungkin disebabkan oleh perceraian ibu bapa, ya, masalah keluarga, keluarga dan sebagainya. Jadi kanak-kanak ini, tahulah kanak-kanak, mereka kadang-kadang ibu bapa tidak peka. Bila mana kita dapat melihat reaksi kanak-kanak ini melawan, contohnya, padahal dia tahu dia disayangi. Tiba-tiba dari seorang anak yang periang suka mencubit adiknya, bergaduh dengan adiknya. Kadang-kadang ibu bapa terus menyalahkan si abang. Contohnya yang 7 tahun ni abang, yang 6 tahun ni adik. Jadi adik ni manja sedikit, jadi dilawan, diberikan perhatian kepada adik lagi. Jadi andai kata ibu bapa ini tidak faham dengan reaksi anak-anak dan guru di sekolah melihat senario ini, jadi bagaimana agaknya di sana peranan guru, bagaimana dia boleh menjalankan satu kerja selidik ataupun memahami keadaan anak murid ini dan selajur membawa ibu bapa untuk menanganinya. Terima kasih Nurani. Memanglah di sekolah memang banyak masalah-masalah yang ditimbulkan, terutama sekali pada anak-anak yang sekiranya mempunyai keluarga yang bercerai misalnya bermasalah ya. Di sini inilah yang boleh nyatakan tadi, masih ada yang sayang ini, ya. Kita selalu tekankan jika ibu bapa ini mempunyai perpisahan ataupun bercerai misalnya, ya. Jadi kita perlu selalu sebagai seorang kaunselor akan menekankan pada pelajar bahawa perceraian itu bukanlah masalah kepada anak, ya, bukan masalah anak itu, tapi masalah ibu bapa. Tapi ibu bapa pasti masih sayang kepada anak-anaknya. Dan juga kami selalu serankan kepada anak-anak, kita mempunyai ayah itu masih ayah kita, dan ibu itu masih ibu kita. Mungkin kali kita tekankan saat kita bagi mereka ini kekukuhan, mungkin jodohnya mereka itu hanya di sana. Tapi walaupun tugas seorang ayah, seorang ibu pasti, dan sebagai seorang anak pasti menghormati masih lagi yang tadi bebinkan bapanya dan mamanya itu masih lagi ibunya. Jadi bila masalah macam ini memanglah berlakunya di sekolah, ya. Sehingga kadang-kadang anak-anak ini ada ibu bapa merasakannya anak kuan ni di rumahnya tidak ada masalah cikgunya, tidak ada banyak dia. Tapi di sekolah jadi bully. Tapi di sekolahnya hero anak kuan ni. Jadi sebenarnya pembuli. Inilah kadang-kadang akibatnya ibu bapa bila datang ke sekolah, mereka ini kadang-kadang bukan dia tidak menggunakan perkataan melawan kan, tapi heran sangat. Kenapa di sekolahnya anak kuan ni anutinya, ulahnya. Jadi sehingga menyalahkan sekolahnya. Dari sekolah ni kelimanya, kali kawan-kawannya. Kalau kita imbas balik, inilah nyatakan tadi masih ada yang sayang ini. Imbas balik, mungkin anak-anak ini di rumah tidak diberi peluang untuk misalnya mengeluarkan perasaan ataupun mengungsikan pendapat. Jadi kalau di rumah macam itu, diam. Bila sekolahnya kata ni orang Brunei mengembura. Itu perkataannya tu. Bila di sekolah, kita orang bapa-bapa heran ni mamanya, kenapa cukup nak kuat tu di rumah mungkin ni ya hidup. Pijak semut pun tak mati betulnya. Jadi bila sekolah macam tu, jadi kita sebagai ibu bapa perlu ke sekolah. Ini yang bagusnya ya. Saya berharap pada ibu bapa kalau ke sekolah tu bukan kata ni kan melihat siapa punya salah. Kita perlu sama-sama berfikir. Sekolah ni gurunya yang sama sekali kalau kaunselor ni dipanggil kaunselor dan guru besar atau pengatua untuk berbincang. Macam mana anak kita itu boleh didangani masalahnya tu. Itu tugas utama kaunselor tu, dangani. Bukan kata ni kita nak beranak ke sekolah kadang-kadangnya dengan teriak-teriak. Dibawa lagi petuan guru-guruan ni apa je orang semua kecigu-ciguan. Jadi bukanlah kita ke sana untuk melihatkan siapa yang benar, siapa betul, mencari siapa salah sekolah tu. Ini kesilapan yang selalu ada tadi melihat. Jadi yang pentingnya lah ke sekolah, duduk. Alhamdulillah sekarang ni bila mendapat kaunselor-kaunselor yang mempunyai pengetahuan yang banyak, perkongsian ilmu. Jadi bila kita ke sekolah tu pastikan kita ni duduk berbincang. Contoh sekolah rendah, berapa ramai kaunselor yang dipilih, dan sekolah menengah pula bagaimana? Bagaimana pemilihan dijalankan? Ya, alhamdulillah. Memanglah kami masa ini kekurangan, masih kekurangan. Alhamdulillah, insya-Allah pada masa ini pun ada juga kaunselor-kaunselor yang sedang berkursus, meningkatkan, membuat master, ada yang buat degree. Jadi alhamdulillah pada masa ini memang kekurangan. Jadi di sekolah rendah kami ada dipanggil bukan kaunselor, guru bimbingan. Di sekolah dipanggil guru. Ini guru bimbingan ini memang telah pun diberi kursus selama 3 bulan di bagian kaunseling dan kerjaya. Kami sendiri yang memberi kursus pada mereka ini.
dengan asas kaunseling sebenarnya. Jadi memang ada orang ni di sekolah menangani masalah kanak-kanak. Kalau di sekolah rendah tidaklah memang ada berbezalah di sekolah menengah. Ya. Kalau anak-anak di sekolah rendah yang umur 3-4 tahun, 5 tahun atau sampai 10 tahun ataupun di darjah 6 masalahnya memang berbeza. Mungkin nyatakan tadi mengacau, mengubit kawannya, menumbuk kawannya. Jadi ini masalah yang kita lihat di sekolah rendah. Manakala di sekolah menengah memanglah banyak kita menyentuh masih ada yang sayangan ni. Kadang orang ni emosi, sama sekali lagi ada yang remaja-remaja ni yang jatuh cinta. Di mana sekolah rendah tidaklah. Kalau darjah 2 je jatuh cinta, tu mau dicek tu. Mau dicek tu dari mana? Mau dicek siapa tu manusianya, siapa indongnya. Jadi masalah tu memanglah tidak banyak berlaku di sekolah rendah. Tapi sekolah menengah pasti perkara-perkara macam ni berlaku. Jadi bagaimana kata ni menangani? Memanglah kadang-kadang anak-anak ni masih ada yang sayang ni. Itu ni sebenarnya. Bila orang ni rasa sedih, rasa kecewa. Jadi insya-Allah inilah tugas-tugas kaunselor dan juga di sekolah mempunyai PRS, pembimbing rakan sebaya. Ini juga telah dianjurkan oleh bagian kaunseling dan kerja ya. Jadi inilah sebenarnya pelajar-pelajar yang berada di sekolah, jika mereka mempunyai masalah jangan berdiam diri. Mungkin masalah di rumah. Karena memanglah di rumah hanya tidak boleh meleraikan masalah ni. Kadang-kadang kita ni sebagai ibu bapa ni yang kata ni terlepas pandang ataupun kita ni take for granted ataupun masalah sikit pun kawannya ataupun kau ingaukan tu dapat petunya. Tapi kadang-kadang kita ni kesilapan kata ni sebagai ibu bapa, patutnya kita ni adalah menjadi pendengar yang hebat. Bukan saja sebenarnya kita ni di rumah tu kitalah kaunselor, kitalah guru, kitalah ayah, kitalah segalanya sebenarnya. Hanya agar kau jumpa kaunselormu di sekolah. Jadi memanglah kadang-kadang kaunselor ni mempunyai ada ciri-ciri yang perlu ada dan ciri-ciri ini yang boleh membantu anak-anak kita. Karena memanglah anak-anak kadang-kadang ada yang tidak mampu untuk berkongsi masalah sama ayah dan ibunya. Takutlah memanglah anaknya barukan duduk sudah bapa pasiennya berijab, mama pun semacam berijabnya yang dapat dikongsikannya. Tapi kalau kaunselor memanglah wajahnya memang selalu ceria, memanglah secara memang di antara ciri-ciri yang perlu kita adalah mesra. Mesra ini maksudnya bila remaja ataupun pelajar-pelajar berjumpa orang tu, perlunya mereka ini mempunyai wajah yang rileks, selesa dan menerima. Ini yang sebenarnya tugasan seorang kaunselor. Bila datang, okey, silakan duduk. Adakan dikongsikan sama cikgu. Bukan jenis yang nampak? Masalah apa lagi ni? Apa lagi jumpa ni? Apakah mungkin ada kaunselor sukarela yang anda kata ada yang ingin membantulah? Alhamdulillah di negara Brunei ini memanglah kita ni sudah ada kaunselor-kaunselor yang dikhususan yang sebenarnya sukarela. Tapi alhamdulillah kita ni belum lagi mengeluarkan apa-apa akta ataupun peraturan untuk menjadi seorang kaunselor. Jadi mana negara-negara jiran memanglah sudah ada beritahu hanya orang yang terdapat sijil ataupun kelulusan yang tertentu yang diiktiraf yang hanya boleh melakukan sisi kaunseling. Tapi alhamdulillah di negara kita ni memang ada banyak remaja-remaja sama sekali ataupun punya PRS memang orang ni sudah diberikan didikan ataupun diberikan latihan mengenai dengan asas kaunseling yang boleh menangani kawan-kawannya. Dan alhamdulillah memang pada masa ini perkataan kaunselor ini sudah menjadi di bibir-bibir mulut atau kaunseling, sehingga kalau tadi barang pasar apa barang mana cikgu nak kaunseling ni cucuk anak cucuk ni nya beta kita kaunseling bagus sekarang bukan lagi yang cikgu beta kita ni gantung anak kau ni dari sekolah. Sebab perkataan kaunseling itu telah dipahami bahawa kaunseling ini adalah untuk membantu. Yang perlu kata artinya boleh diterima lah oleh masyarakat kita. Alhamdulillah. Khaskan kepada ibu bapa dan masyarakat juga, iaitu perkataan kaunselor itu telah pun diterima oleh masyarakat itu yang paling penting sekali. Jadi kita ucapkan terima kasihlah pada Cikgu Ali Yusri Abdul Ghafur, Pegawai Pelajaran Kanan Kaunseling, sudi bersama kita bercakap mengenai dengan masih ada yang sayang dalam segmen motivasi pelajar kita.